Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi. Okey, hari ini kita teruskan lagi perbincangan kita pada topik yang seterusnya, iaitu topik yang keempat berkaitan tentang prinsip pengurusan Islam. Kita lihat pengenalan dahulu sebelum kita melihat lebih jauh apakah prinsip-prinsip pengurusan Islam itu sendiri. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, ya, ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, yang bermaksud yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat. Nah, itu antara pengenalan ayat Al-Quran lah berkaitan tentang tajuk pengurusan Islam ini. So, seperti mana yang saya katakan tadi, sebelum kita melihat apakah elemen-elemen yang ada di dalam pengurusan Islam, lebih molek dan lebih baik kita melihat asas dalam pengurusan Islam itu sendiri. Okey, antaranya adalah penciptaan manusia. Dia bukan asas lah, maksudnya kita kena tahu dulu sebelum adanya pengurusan mesti adanya manusia lah, sebab manusia yang akan menghandle ataupun akan mengurus sesebuah organisasi ataupun alam tu sendirilah di muka bumi ini. Okey, kita lihat dulu ya satu-satu. Okey, penciptaan manusia. Penciptaan manusia sebagai sebaik-baik makhluk menunjukkan bahawa manusia ini merupakan makhluk yang mempunyai potensi yang besar dalam menguruskan dunia. Sehebat mana pun strategi, teknologi, kewangan yang dimiliki oleh sesebuah pengurusan, tetapi tanpa modal insan yang berkualiti, semuanya hanyalah sia-sia. Okey, di sini dia dalam pengenalan ini menunjukkan, tadi kita lihat manusia ini ada berpotensi, mempunyai potensi besar untuk menguruskan dunia, dan kita boleh tahulah sekarang ini walaupun adanya orang cakap teknologi, adanya orang cakap strategi yang tinggi, and then kalau kita tengokkan banyaknya dekat kilang-kilang tu semua teknologi canggih, tetapi kalau ia tidak diselia ataupun diselenggara oleh manusia, maka teknologi itu pun tidak akan menjadi suatu teknologi yang berguna. Dan di sinilah kita nak lihat bagaimana untuk kita melahirkan modal insan yang berkualiti. Okey, yang mana modal insan yang berkualiti ini dibentuk dengan penghayatan terhadap prinsip-prinsip Islam, yang mana apabila seseorang manusia itu ia dapat menghayati apakah prinsip-prinsip Islam, contohnya dari sudut halal dan haram, perkara yang baik dan buruk, perkara dosa dan pahala, maka manusia itu ataupun individu itu dapat merealisasikan matlamat ataupun objektif yang telah ditetapkan di sebuah organisasi, ataupun kita lihat kepada secara keseluruhan yang besar adalah matlamat dan objektif yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, iaitu apa yang paling penting, menjadi hamba yang bertakwa. Okey, dan kalau kita lihat lagi daripada manusia tadi dan menjadi seorang pengurus, maka terlahirlah pengurusan efisien yang disebut dalam Islam lah. Apa pengurusan efisien ini? Pengurusan efisien ini pengurusan yang menekankan perkara-perkara yang efektif, sebagaimana contohnya Allah mentadbir dan mengurus alam ini tanpa sebarang kecacatan, serta menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dan kita boleh ambil contoh sebenarnya kalau kita melihat alam, bertadabbur, kita tahu bahawasanya Masya Allah, Subhanallah, bahawasanya Allah ini adalah pengurus yang sangat efisien, kan? Tidak ada cacat celah. Kalau kita boleh lihat bagaimana gunung-gunung, kan, diletak dipasakkan, kan, tanpa ada ni langit, orang cakap awan, kalau kita lihat tanpa ada tiang pun, kan, kalau rumah kita ada tiang, kan, kan, tapi ini tanpa ada tiang, and then dia boleh atur, Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengatur siang dan malam itu sangat cantik, kan. Itu antara kita boleh muhasabah lah berkaitan tentang pengurusan efisien yang harus ada pada diri seorang individu ataupun manusia itu, sebab manusia ini Allah ciptakan adalah sebaik-baik kejadian, iaitu ahsanut takwim. Okey,
Seterusnya, ini yang baru kita nak masuk. Kalau kita lihat di sini ada 4 pengurusan Islam, prinsip pengurusan Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama iaitu berkaitan tentang syura, yang kedua berkaitan tentang al-adalah ataupun keadilan, yang ketiga berkaitan tentang al-huriyah iaitu berkaitan tentang kebebasan, dan yang terakhir sekali adalah al-musawah iaitu persamaan. So hari ini kita akan lihat satu persatu bagaimanakah prinsip-prinsip pengurusan Islam ini berfungsi dalam menjayakan ataupun menentukan matlamat sesebuah organisasi itu sendiri ataupun matlamat individu itu sendiri. Okey, kita lihat prinsip pengurusan Islam yang pertama iaitu syura ya, asyura. Sebenarnya kalau diikutkan perkara ni kamu tahulah syura ini dalam bahasa Arab, tetapi kalau dalam bahasa Melayu dan bahasa sekarang kita ni seperti contohnya meeting, mesyuarat, nah itu disebut sebagai syura. Okey, kita lihat di sini syura ini bermaksud permusyawaratan dalam setiap tindakan dan keputusan dan ianya bersifat harian. Kenapa perlunya ada syura ini adalah untuk mengelakkan pemusatan kuasa yang akan menjurus kepada penyelewengan dan kezaliman. Dan syura ini juga merupakan satu usaha yang melibatkan pelbagai pihak daripada pelbagai peringkatlah kepakaran dan latar belakang bagi mendapatkan pendapat yang bernas sebelum sesuatu perkara dimuktamadkan. Dan syura ini bukan sahaja orang kita cakap oh prinsip tak ada dalam Al-Quran, ada. Kita kena tahu ya apa-apa ni mesti ada ayat Al-Quran yang mesti ada Al-Quran yang menyentuh berkaitan tentang perkara inilah. Kalau kita lihat, kita boleh lihat dalam surah Asy-Syura. Dan memang ada surah sendiri kan? Tengok Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang bermaksud dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepadanya. Nampak tak di sini di dalam Al-Quran pun menyebutkan tentang syura, bahawasanya pentingnya syura dalam apa-apa keputusan yang kita buat walaupun sekecil-kecilnya kita perlu adanya perbincangan. Kenapa? Ya, supaya mengelakkan daripada orang cakap berlakunya ketidakpuasan, berlakunya penyelewengan, berlakunya kezaliman itu tadi. Dalam konteks kita belajar sekalipun, contohnya kamu buat assignment kan, kamu ada satu grup, dalam satu grup ada 6 orang. So, kamu akan buat satu meeting kecil ataupun permusyawaratan kecil untuk membincangkan bagaimana kamu nak membahagikan tugas-tugas kamu, bagaimana kamu nak buat assignment itu dengan baik. Apabila adanya permusyawaratan ataupun adanya syura ini ataupun meeting ataupun perbincangan, maka kerja itu akan dilaksanakan dengan baik dan kita tahu apa yang di situ apa yang lompang. Contohnya kamu telah membincangkan kan, okey, masing-masing telah bagi tugasan. And then daripada pembahagian tugasan tersebut ada seorang yang tidak buat. So kita tahulah kalau kita tak buat permusyawaratan, kita tidak buat pembahagian tugas, kita tidak tahu siapa yang akan buat dan juga berlaku ketidakadilan. Biasanya orang yang akan rajin, orang yang rajin je lah yang akan buat lebih daripada orang cakap lebih lah dia buat daripada orang lain. So kita tidak mahu yang itu. Itu antara keperluan perbincangan ataupun syura ini di dalam sistem pengurusan kita seharian. Okey, kita lihat seterusnya. Ini antara juga lain yang kita lihat. Boleh kita baca dan tengok. Antara fungsi-fungsi syura ini dalam sistem pengurusan kita adalah yang pertama, menggubal peraturan organisasi berdasarkan syariat, merancang aktiviti organisasi, meluluskan peruntukan kewangan, mengkaji semula dasar-dasar organisasi, merancang strategi bagi menjalankan ataupun bagi melicinkan gerak kerja organisasi, muat kuasakan pelan darurat apabila berlakunya sesuatu yang di luar jangkaan, meluluskan kontrak, perkongsian dan perjanjian dengan organisasi luar, menyediakan platform untuk menyatakan pandangan yang kritikal. Kita boleh lihat satu contoh lah saya ambil.
berkaitan tentang pelan darurat. Kalau kita lihat kita dah hampir 2 tahun lah hampir 2 tahun kalau saya tak silap kita berhadapan dengan pandemik COVID. Bagaimana government mereka menyelesaikan ataupun menyelesaikan and then mengatur sistem pengurusan bagi pandemik COVID ini. Kan orang mengadakan mesyuarat, setiap petang kita akan dengar result-result keputusan daripada KKM, kan itu semua dibincangkan. Perkara-perkara yang sangat penting. Syura ini daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Kita kena melaksanakan syura. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan bincang berkaitan tentang ciri-ciri ahli syura. Sangat penting bukan simply orang cakap okey apa kita mesti ada ciri-ciri ahli syura ini. Maksudnya ciri-ciri orang yang ada dalam mesyuarat ataupun perbincangan itu. Yang pertama dia mesti bijaksana, berpandangan jauh, ikhlas, tidak melakukan kezaliman, jujur dan bertakwa, tidak pengecut, tidak kedekut dan tidak tamak, seorang yang adil dan kelihatan adil, seorang yang berilmu, seorang yang menjaga tingkah laku dan tutur kata, seorang yang tekun dan sabar. Sepatutnya dalam diri seseorang ni sebenarnya semua perlu ada. Ini antara ciri-ciri positif, ciri-ciri baik yang ditunjukkan dalam Islam yang perlu ada di dalam diri individu yang bersama-sama melaksanakan perbincangan ataupun meeting. Contohnya dalam sebuah organisasi lah. Kadang ada dalam mesyuarat ni dia lontarkan idea, semua dia bagi idea. Okey, orang dah setuju dengan idea dia tapi selepas tu dia tak nak buat. Kita tak maulah orang yang tak tekun, orang yang tak rajin kan. Dia rajin melontarkan idea saja tapi dia tak buat pun apa yang idea yang dia bagi. Kita tidak mahu begitu dan kita tidak mahu juga ada di dalam perbincangan ataupun pemesyuaratan kita tu ahli-ahli yang tidak pandai untuk memberikan pandangan. Walaupun sedikitlah ada yang takut, kadang dia cakap mungkin takutlah nanti salah aku bagi pandangan. Kita tidak mahu begitulah. Kita nak ada orang yang seorang yang orang cakap berani untuk memberikan pandangan. Tetapi tidaklah sampai orang cakap kelihatan dia tu dia sejak yang orang cakap bagi pandangan, dia sahaja yang betul dalam mesyuarat tu kita tidak mahu yang macam itulah. Kita kena berbincang dalam konteks orang cakap bukan win-win situation, dalam konteks yang baiklah, sederhana dan melihat semua pandangan orang itu, mengambil semua pandangan orang dan baru kita akan klasifikasikan satu persatu manakah yang lebih baik. Bukan orang cakap satu pandangan orang lain jadi sebabkan dia tu ada jawatan, disebabkan dia ada pangkat, kita mengambil pandangan dia sahaja tanpa mengambil pandangan orang lain. Okey, itu dari sudut ciri-ciri ahli syura. Okey, seterusnya yang kedua adalah berkaitan tentang al-adalah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan al-adalah? Al-adalah ini ataupun keadilan ini di dalam Islam ia merujuk hal berkaitan hak, iaitu pemberian hak kepada yang berhak dan meletakkan sesuatu di tempatnya. Antaranya juga antara orang cakap ciri-ciri al-adalah ini antaranya mestilah bercakap benar, jelas, jujur, menjauhi yang haram, memelihara diri daripada melakukan dosa, menjauhi subahat dan berpendirian yang lurus berasaskan kepada kebenaran iaitu Al-Quran dan hadis. Dan kalau kita lihat di sini, keadilan ini perlu dijamin dan diaplikasikan dalam pengurusan Islam bagi mengelakkan apa? Penindasan dan kezaliman. Ini bermaksud budaya kerja yang sihat perlu dititik beratkan dalam pengurusan supaya tidak ada yang akan mengambil kesempatan. Dan ini juga disebut di dalam Al-Quran itu sendiri dalam surah An-Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum
tafakkarun. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Dia melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan Dia mengajar kalian agar mengerti. Itu dalam Al-Quran sendiri telah menekankan perkara tentang keadilan ini. Bahawasanya Allah menyuruh kita ini manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sebagai contoh di dalam organisasi kita sendiri, kita tidak boleh, contohnya kita sebagai pemimpin atau sebagai ketua, kita tidak boleh berlaku tidak adil ataupun memilih bulu. Maksudnya disebabkan pekerja kita tu seorang ni dia ni anak kepada bos kita yang paling tinggi, so apa-apa yang orang cakap dia buat salah ataupun tidak salah, kita akan membenarkan. Tidak boleh macam tu. Dan kita tidak berlaku adil, contohnya kita mendiskriminasi contohnya kaum ataupun mendiskriminasi antara lelaki dan wanita di dalam organisasi tersebut. Tidak boleh. Sebab memang keadilan ini adalah satu paksi kepada keberjayaan sesebuah organisasi tersebut. Okey, seterusnya. Okey, Al-Adalah ini menurut Al-Mawardi, kita dah tengok sebenarnya dekat depan tadi antara apa ciri-ciri ataupun elemen-elemen yang perlu ada di dalam Al-Adalah ini, iaitu antaranya bercakap benar, jujur dan amanah, menjauhi perkara haram, menjauhi dosa dan syubhah, tenang dalam apa keadaan sekalipun dan menjaga maruah. Jangan kita anggap bahawasanya Al-Adalah ni adil je lah. Adil, kita bagi orang, contohnya okey, yang si A kena bagi kerja macam ni, si B pun kena bagi kerja macam ni. Sebenarnya Al-Adalah ini konsep dia sangat besar. Menjauhi perkara haram itu pun termasuk dalam elemen Al-Adalah itu sendiri. Menjauhkan dosa dan syubhat itu pun termasuk dalam elemen Al-Adalah. Dan yang paling penting, menjaga maruah di dalam sebuah organisasi itu termasuk dalam elemen-elemen Al-Adalah. So kita baru nampak di sini, Al-Adalah ni bukan saja adil. Maksud kita adil yang orang cakap beri tu mesti adil and then berlaku adil kepada orang. Tetapi dia ada lagi pecahan-pecahan ataupun elemen-elemen yang terkandung di dalam prinsip pengurusan Islam Al-Adalah ini. Okey, kita lihat pula bidang dan skop aplikasi keadilan. Ini antara contoh lah. Antaranya adalah pengurusan peribadi. Contohnya, seseorang itu ambil cuti apabila sakit, bercuti untuk rehat. Kita sebagai contohnya bos lah ataupun pemimpin dalam sebuah organisasi, contohnya kalau kita punya pekerja itu sakit and then dia pun pergi klinik, dia ambil lah MC. So kita kena bagi dia bercuti untuk rehat. Dan pekerja juga jangan melakukan perkara-perkara yang tidak jujur dan tidak amanah, yang mana kita membeli MC itu. Itu antara perkara yang memang bukan saja dilarang daripada sudut etika kerja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah ni melarang, ya. Dan itu boleh menjadikan rezeki kita tidak berkat, dan kalau boleh kita menipu, mendekatkan kita kepada dosa itu sendiri. Itu yang paling penting lah. Dan seterusnya, dari sudut pengurusan harta, apa-apa yang kita tidak uruskan ataupun kita nak dapat, kita dah bekerja kan, harta ni bukan saja harta kita dapat emas ataupun ni kan, okey, gaji tu pun antara satu harta juga. So kita mesti mendapatkan dia dengan cara yang halal. Bagaimana dengan mencairkan aset, tunaikan tanggungjawab terhadap harta, elakkan perbelanjaan yang haram dan membazir. Manakala dari sudut komunikasi, kita ada penghakiman dan perbicaraan, beri ruang kepada pihak yang berbeza pendapat ataupun pandangan. Jangan kita anggap bahawasanya aku ini bos, aku ini pemimpin, bahawasanya aku sahaja perlu didengar dan yang lain tidak perlu. Di situ satu konsep yang salah lah. So kalau contohnya pun ada pekerja dengan pekerja, dia berselisih faham terhadap sesuatu perkara, kita tidak boleh berat sebelah. Kita sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi kena panggil dulu and then duduk, sit down and tanya diorang apa sebenarnya masalah yang berlaku, and then baru kita adili yang sebaik-baiknya. Bukan terus kita menuduh yang si A salah, si B betul. Bukan macam itulah kalau dari sudut pengurusan Islam. Okey, seterusnya adalah bentuk-bentuk Al-Adalah. Okey, antara bentuk-bentuk Al-Adalah ini ataupun keadilan ini adalah ada 3 sebenarnya. Pertama, bersamaan, yang mana tidak ada unsur diskriminasi dan pilih kasih. Seperti yang saya
beri contoh tadi. Okey, ni antara lagi contoh. Contohnya semua kaki tangan, tidak kira lelaki dan perempuan dapat gaji pada tarikh yang sama. Setiap orang ada peluang untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji dan mendapat anugerah ataupun lain-lain di dalam organisasi. Kita tidak ada diskriminasi dari gender, apa lagi, tidak ada diskriminasi dari sudut kulit, kan, rupa, kan. Kalau dia berhak untuk mendapatkan itu, kita kena beri. Okey. Yang kedua adalah berbeza. Berlakunya perbezaan gaji berdasarkan kelayakan, kemahiran dan pengalaman. Kalau kita lihat, okey, contohnya macam saya ambil paling dekat lah. Macam kerja saya sekarang as a lecturer. Okey, lecturer ni pun dia ada tangga-tangga gaji dia. Okey, dia ada orang cakap tangga-tangga jawatan dia. Contohnya kita ada DM45, DM51, kita ada Profesor Madya, kita ada Prof. So, mereka semua orang cakap yang saya sebut tadi ini mendapat tangga-tangga gaji yang bersesuaian lah dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Kita tidak bolehlah beri gaji profesor kepada doktor biasa macam tu je. Dia tidak layak lah. Kita kena tengok kelayakan, tengok kemahiran dan melihat kepada pengalaman seseorang tersebut. Dan seterusnya adalah yang ketiga berkaitan tentang keistimewaan yang mana diberikan kerana sebab-sebab tertentu. Contohnya hak istimewa Bumiputera, ketua jabatan menetapkan peraturan dalam pejabat, local rules bagi kebaikan organisasi. Ini sebenarnya hak keistimewaan Bumiputera, ini antara salah satu contoh yang mana di dalam perlembagaan memang terletak hak keistimewaan kepada golongan Bumiputera. Okey, itu antara bentuk-bentuk keadilan yang ditunjukkan dalam prinsip pengurusan Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Prinsip pengurusan Islam yang ketiga adalah berkaitan tentang al-huriyah. Al-huriyah ini apa? Al-huriyah ini adalah kebebasan. Okey, kebebasan ini wujud bertitik tolak daripada hakikat pengiktirafan Islam terhadap kebebasan manusia. Kebebasan yang manusia miliki sejak mereka dilahirkan. Okey, Islam menentang keras sebarang bentuk perhambaan sesama manusia. Dan ada beberapa cendekiawan terdahulu ataupun ahli-ahli akademik terdahulu, contohnya menurut Rifah Al-Tahtawi terdapat 5 klasifikasi kebebasan menurut Islam, iaitu kebebasan secara fitrah, kita tidak mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kebebasan tingkah laku dengan syarat kita menggunakan akal fikiran dan norma setempat. Kebebasan beragama, kebebasan mengamalkan agama, mengambil pendapat dan bermazhab dengan syarat tidak terkeluar daripada asas-asas Islam. Kebebasan sivil, hak individu dan hak awam terpelihara, dan juga kebebasan politik. Ada juga tambahan iaitu kebebasan bersuara, kebebasan intelektual, kebebasan berpersatuan. Ini semua antara contoh-contoh kebebasan yang ditekankan di dalam Islam itu sendiri. Okey, saya tidak perlu terang lebih lanjut. Kamu pun memang dah tahu berkaitan tentang contoh-contoh kebebasan ini. Cuma saya nak bagi contoh sajalah. Okey, seterusnya yang keempat ataupun yang terakhir ia berkaitan tentang al-musawah. Okey, al-musawah ini bermaksud apa? Persamaan. Ia berdasarkan hakikat manusia. Ini dijadikan daripada keturunan yang satu iaitu Adam alaihissalam. Kita ni semuanya sama. Orang cakap yang membezakan kita ni sebenarnya ketakwaan je, kan? Ni hanya amalan, tanggungjawab dan ketakwaan yang membezakan manusia. Islam ini tidak membezakan manusia dari sudut rupa paras, warna kulit dan juga keturunan. Perkara itu kita kena sematkan di dalam fikiran kita. Tidak boleh membeza-bezakan orang. Contohnya, dia tu hitam lah. Contoh dari sudut kulit, kan? Aku tak boleh berkawan dengan orang hitam. Itu tidak dibenarkan sama sekali di dalam Islam, sebab kita telah mendiskriminasi seseorang itu. Kita telah judge dia, kan? Okey. Dan di dalam Al-Quran juga menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. So, di dalam Al-Quran sendiri telah menekankan, Allah telah berkata sendiri,
Orang yang paling mulia adalah orang bertakwa. So kita kena jadi orang yang bertakwa. Ya. Barulah dipandang mulia. Itu antara prinsip al-musawah. Okey, bagaimana pelaksanaan al-musawah? Semua organisasi diterima sama, terutamanya dari sudut peraturan dan undang-undang. Semua orang yang dalam organisasi tersebutlah. Okey, warga organisasi hendaklah dilayan dan dihormati dari sudut kemanusiaan kerana setiap manusia memang dilahirkan berbeza dan mempunyai maruah. Manusia mempunyai kecenderungan, sifat serta cita rasa yang berbeza. Peluang dan kemudahan diberikan secara saksama, pembahagian tugas diberikan secara adil dan mengikut kemampuan masing-masing, memberikan penghargaan ataupun anugerah bagi pekerja yang menjalankan kerja yang tekun dengan tekun. Ini antara prinsip-prinsip pelaksanaan al-musawah. Okey, secara kesimpulannya, apa yang kita boleh lihat di sini, pengurusan Islam ini yang menekankan pengurusan secara efektif dan meminimalkan kesilapan. Itunya perlu adanya prinsip-prinsip yang 4 tadi tu. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan aplikasi pengurusan Islam yang efisien sama ada di Mekah ataupun Madinah. Ini antara salah satu contohnya. Kita boleh lihat bagaimana di Madinah sendiri, bagaimana Rasulullah sebagai ketua menguruskan warga Madinah itu, yang mana kita tahu individu masyarakat di Madinah ini pelbagai kaum, kan, pelbagai agama. Bagaimana sistem pengurusan yang baginda apply, inilah antara prinsip-prinsip pengurusan yang baginda apply di dalam orang cakap kepimpinan baginda sepanjang di Madinah. Okey, seterusnya penghayatan kepada prinsip-prinsip pengurusan Islam akan membawa sesebuah organisasi mencapai kecemerlangan seperti yang disasarkan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Apa-apa pun perkara yang kita hendak lakukan, kita mestilah berteraskan kepada prinsip pengurusan Islam itu sendiri, and then paling penting berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah agar kita tidak melanggar syariat ataupun hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang kita lakukan. Okey, untuk hari ini itu sahaja perbincangan yang kita tekankan berkaitan tentang prinsip pengurusan Islam. Okey, bagi sesiapa yang tidak memahami ataupun kurang faham ataupun ada penambahan yang diberikan, bolehlah berkongsi dengan saya di dalam kelas nanti. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.